Sama ya. Ini. Ini sebenarnya habis itu ya. Tapi ulang sikit. Benar. Nah. Terus minum. Habis. InsyaAllah habis. Oke. Semua 9. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Tuan-tuan sidang jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lama kita asyik bertemu atas kekangan kerja dan urusan pejabat. Dan begitu juga bulan tu lah. Bulan tu pun sekali je ada travelling dan kerja dan sebagainya. Namun kita usaha untuk meneruskan kuliah hadis 40 kita, yang mana kita sudah masuk bab hadis yang ke-14, silapan hadis ke-14. Ya, hadis ke-14 hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Mas'ud, berkenaan dengan hak darah seorang muslim. Kita baca sedikit hadisnya, lepas kita terus pergi kepada benda berkenaan dengan apa yang nak disampaikan dalam hadis berkenaan. Daripada Ibn Mas'ud radhiyallahu an, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu damu mri'in muslim yashhadu an la ilaha illallah wa anna rasulullah illa bi ihda salas. As-sayyibu dhani wan nafsu bin nafsi wat tarku lidinihi wal mufariqu li jamaah. Yang bermaksud, tidak halal darah seorang Islam yang mengakui bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan aku ini adalah utusan Allah kecuali salah satu daripada 3 perkara. Maksudnya seorang Islam ada hak. Dirinya terpelihara melainkan kalau melakukan 3 perkara berkenaan. Apa 3-nya? Pertama, lelaki dan perempuan berzina. Disebut sebagai muhsan. Bukan ghairu muhsan. Yang pernah berkahwin, kemudian melakukan zina, maka terlepas daripada hak. Maksudnya boleh dibunuh. Yang kedua, watarku lidinihi. Wan nafsu bin nafsi. Maksudnya orang yang membunuh orang lain tanpa hak atau membunuh dengan sengaja. Yang ketiga, watariku lidinihi amufariku li jamaah. Orang yang memisahkan dirinya daripada kaum muslimin, iaitu murtad, keluar agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bukhari 6878 dan 1676. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah ibn Mas'ud. Secara ringkas, Abdullah ibn Mas'ud adalah orang yang ke-6 masuk Islam. Beliau, bilanya orang ke-6 masuk Islam, banyaklah peperangan yang dilalui oleh Abdullah bin Mas'ud. Dan Abdullah bin Mas'ud orang yang mempunyai hubungannya sangat akrab dengan Rasulullah. Sebab apa? Beliau yang menjaga siwak Nabi, menjaga selipar Nabi, bahkan boleh masuk ke rumah Nabi bila-bila, anytime. Abdullah ibn Mas'ud. Antara perang yang terakhir yang diikutinya setelah kewafatan Rasulullah adalah perang Yarmuk. Hampir 800 lebih lah hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Mas'ud. Dan beliau pernah menjadi khalifah, pernah menjadi gubernur masa pemerintahan Umar ibn Khattab di Kufah. Sedikit riwayat, sedikit kisah Abdullah ibn Mas'ud. Okey. Sekarang apa yang kita nak sampaikan tuan-tuan? Perkara yang pertama adalah kita kena clear 3 jenayah
yang boleh menghilangkan hak keistimewaan orang Islam. Orang selalu cerita tentang hak keistimewaan orang Melayu atau hak bumi putera, tapi orang lupa tentang perkara yang boleh menyebabkan kita hilang hak sebagai seorang Islam. Kalau hilang hak kewarganegaraan pun kita risau nak. Contohnya kalau Sarawak ada K. Walaupun lahir Sarawak tapi ada K, susah. Kan? Baru tu kami terlibat dengan pengambilan orang masuk kerja. Bapa Semenanjung, mak Semenanjung. Maka tiba-tiba macam ni kan yang boleh terpanggil untuk menduga. Maka awal-awal nak orang dah not qualified. Hilang hak kewarganegaraan rakyat Sarawak. Tapi itu yang sering kita risaukan. Tapi kita lupa tentang hak sebagai orang Islam. Terlucut dengan 3 jenayah. Yang pertama, membunuh dengan sengaja tanpa hak. Membunuh dengan sengaja. Sebab itu tonton kalau kes-kes yang jenayah di luar, tidak ada, contohnya orang curi kah, orang mula peras ugut, kita ngambil tindakan. Ditumbuk, kita akhirnya mati. Hati-hati. Okay. Yang kedua, azdani, orang berzina. Orang berzina ini ada 2 kategori. Pertama, orang berzina yang sudah kahwin, atau pernah berkahwin, atau orang yang berzina dan tidak pernah berkahwin. Jadi berbeza. Orang yang dikatakan hilang kelayakan sebagai seorang Muslim adalah orang yang pernah berkahwin atau telah berkahwin kemudian melakukan zina. Dan yang ketiga adalah murtad. Okey, sekarang kita terus kepada perbincangan yang agak detail. Bila sebut murtad, tuan-tuan, kita tidak boleh memutuskan sembarangan atau sembrono. Kita kena lihat apakah kriteria. Okay. 3 perkara yang boleh menyebabkan seseorang jatuh murtad. Jadi secara umum, tuan-tuan, murtad itu perkara yang tidak boleh main-main. Perkara yang tuan tadi tidak dapat kita contoh. Pok, mau kau masuk surga lah, tutup je pintu, pok, aku semua masuk. Jangan main macam ya. Ataupun, pok, mau panas ke api neraka ya, cuba kau tiup gak? Bermain dengan perkara macam itu, hukumnya haram, tuan-tuan. Boleh. Sebab secara umumnya, sebelum kita pergi on detail, perkara ini boleh jatuh walaupun dalam keadaan marah, dalam keadaan bermain-main. Sebab itu perkara yang berkenaan dengan akidah ini sangat-sangat penting. Perlu diberi perhatian. Okay. Jadi murtad boleh berlaku dalam 3 perkara. Pertama, menolak hukum yang telah disepakati. Maksudnya hukum yang semua orang maklum. Maklum min ad-din bin ad-darurah. Contohnya, menolak kewajipan zakat. Menolak kefarduan puasa di bulan Ramadan. Menolak kewajipan pergi haji. Menolak pengharaman arak. Atau menolak bahawa Al-Quran adalah kalamullah. Jadi secara umum semua perkara ini disepakati ulama dalam ahli sunnah wal jamaah. Sama ada aliran hadis, aliran ilmu kalam, semua sepakat. Okey? Sama ada orang yang berstatus ulama ataupun berstatus orang awam biasa, perkara ini maklum. Sama ada orang yang pergi ke masjid, orang yang tidak pergi ke masjid, bila sebut puasa, ia tahu wajib. Bila sebut solat 5 waktu, tahu wajib. Okey? Oleh itu menolak perkara ini boleh menjadi punca kepada jatuhnya. Tahu tadi syahadah tadi, maksudnya murtad. Namun kalau kita menolak sesuatu hukum yang tidak disepakati atau hukum yang disepakati, maksudnya semua orang ittifaq tetapi tidak diketahui oleh orang ramai, maka penolakan itu tidak menjadikan orang tersebut murtad. Contoh macam solat sunat tasbih. Solat sunat tasbih. Ada sebahagian mazhab mengatakan tidak ada solat sunat tasbih. Ada sebahagian mazhab mengatakan ada. Maka bila berlaku begini tuan-tuan, penolakan begini
tidak menyebabkan jatuh murtad. Ataupun kita pergi ke Mekah, solat subuh, ada kunut, maka tidak jatuh murtad. Kalau kita kita berpandang mazhab Syafi'i, maka kita kunut. Apabila kita ke Sinun, orang asyik kunut, kita ikut asyik kunut. Dalam kes-kes yang tidak ittifaq, maka tidak dikatakan murtad. Berbeza dengan perkara yang clear. Okey? Itu perkara pertama. Menolak hukum-hukum yang clear. Jadi siapa pun tuan-tuan, apapun gelaran, bila menolak hukum yang disepakati, tetap terkeluar dari Islam. Yang kita kena pegang. Siapa pun yang di depan ini, tiba-tiba mengeluarkan satu kenyataan yang mengatakan hukum yang disepakati ini tidak ada. Contohnya, malam tadi aku dah bermimpi, sembahyang subuh esok hari saya dah. Okey, ataupun yang ada sembahyang subuh esok hari 4 rakaat. Okey. Itu pertama. Yang kedua, melakukan perbuatan yang hanya dilakukan oleh orang-orang kafir, orang-orang yang tidak Islam. Contoh, sujud kepada berhala atau melakukan ibadah seperti ibadah orang kafir. Saya ulang semula, ibadah. Kena bezakan antara ibadah dengan adat. Dalam agama-agama lain, tuan-tuan kena ingat, ia hampir sama dengan Islam. Contohnya Halloween. Halloween dalam Kristian. Itu agama adat. Tetapi dalam agama Buddha apa begitu? Ada amalan-amalan yang bukan daripada Buddha. Contohnya macam orang yang beragama Buddha, tiba-tiba kita melihat ada orang yang menyembah nenek moyang. Maka ia bukan dikategorikan dalam agama. Jadi kena pastikan which one yang ibadat, which one yang adat. Okey. Demikian juga melakukan sesuatu perbuatan salah dengan pegangan agama Islam. Contoh, mencampakkan Al-Quran ke tempat najis. Baru ini tuan-tuan di Sweden. Membakar Al-Quran. Kalau tuan-tuan masih ingat, siapa nama seorang yang di India ya? Yang kendi Allahumma salli ala Muhammad. Saya ingat zaman 90-an. Yang membuat satu verse syaitan, satanic verse. Sampai kenyang menafikan Quran. Pernah dihukum nyawa Islam. Tapi declare oleh Saudi dan kerajaan-kerajaan Islam yang lain untuk halal darahnya. Dan akhirnya tu dijaga oleh kerajaan Britain kalau tidak salah. Okey. Sama juga hukumnya seperti Al-Quran. Termasuklah buku-buku hadis dan tafsir. Jadi apa-apa perbuatan ibadah orang kafir jangan diikut. Melainkan kalau kita tidak punya ilmu, kita dipaksa, kita diperangkap. Ayat lain ceritalah. Benda yang secara sukarela. Sebab hati-hati tuan-tuan, bila kita tu, sebab zaman sekarang ini, orang sering membuat satu bukan prinsip macam jom sama-sama, kita tu sama-sama, apalah salah kita masyarakat majmuk. Okay. Ingat tuan-tuan, perkara berkenaan dengan akidah, there are no compromise. Tapi dalam hal kemasyarakatan, hidup berjiran, bersalam, ziarah, pergi ke majlis kahwin, tidak mengapa. Tetapi dalam bab akidah, untuk kita berkompromi, maka tidak dibenarkan. Al-Islamu yu'la wa la yu'la alaih. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Itu kena ingat. Tapi kena ingat saya quote sekali lagi, dia no push, tidak ada paksaan. Kita melakukan dengan rela hati, kita melakukan dengan keadaan kita waras, maka itu boleh menyebabkan jatuhnya syahadah kita. Yang ketiga, mengucapkan sesuatu yang against, yang bercanggah dengan Islam. Sama yang diucap itu lahir daripada keyakinan, ataupun keingkaran, atau untuk mempersenda. Jadi sekarang ini tuan-tuan banyak orang menjadikan pentas lawak, sehingga kan bab agama pun turut dijadikan modal untuk berlawak. Sampai orang macam tu, "Pok, kalau syurga kelak ni ada api, kamu orang dalam neraka ada api boleh merokok."
game, tuan-tuan, gurau-gurau senda yang berbau begini tuan-tuan, maka kena dielakkan. Ataupun orang yang mengutuk agama, mengutuk Allah, seorang Nabi. Jadi perkara-perkara di sini perlu dielakkan. 3 perkara ini boleh menyebabkan gelincirnya akidah seseorang. Kena ingat tuan-tuan, semua ucapan ini boleh menyebabkan kemurtadan tanpa mengira disebabkan oleh keyakinan atau kemarahan atau keingkaran. 3 ini syarat. Walaupun disebabkan yakin, kemarahan atau keingkaran. Mengutuk agama atau mengutuk Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan marah, bertengkar, bergaduh, saling memprovok antara satu sama lain. Kita boleh lihat kan dalam PRN baru ni, macam-macam. Macam-macam. Saling kafir, mengkafirkan dan sebagainya. Jadi, perkara ini kena diberi perhatian. 3 perkara ini kena diberi perhatian. Terutama kepada anak-anak kita. Lagi-lagi sekarang tuan-tuan zaman medsos. Terlalu mudah tuan-tuan. Sampai kita lihat agama Sirul Haq. Ajaran Sirul Haq yang pernah difatwakan sesat pada 3 tahun yang lepas. Tiba-tiba bangkit balik. Seorang mengatakan Muhammad itu Allah, Allah itu Muhammad. Jatuh murtad tuan-tuan. Hati-hati. Dan perkara ini declare dalam Facebook. Declare dalam IG. Declare dalam TikTok. Ada yang saya pelik tuan-tuan. Bila mengatakan Rasulullah itu tidak punya kemaluan dan sebagainya. Jadi perkara-perkara sebegini perlu dielakkan. Okey. Jadi kita lihat amaran supaya berjaga-jaga daripada jatuh dalam kemurtadan ataupun gelincir akidahnya. Daripada apa yang kita lihat pembahasan ulama di atas, kita dapat perhatikan bahawa murtad boleh berlaku melalui ucapan yang dituturkan, tutur kata. Atau melalui sesuatu tindakan yang disangkakan remeh. Kalau kita tak main-main, belentego kita. Nah, yang kita apalah salah. Perkataan apalah salah itulah bahaya. Nah, saya ulang tuan-tuan, perkara buruk baik dalam agama tuan-tuan tu kena berdasarkan syarak. Saya teringat satu, kalau tuan-tuan ingat Sayyid bin Musayyib. Beliau adalah tabi'in. Menantu kepada Abu Hurairah. Dalam satu keadaan tuan-tuan, ada seorang hamba Allah semahyang, menambah rakaat. Tambah rakaat. Maka tiba-tiba Ibni Musayyib menegurnya. Tegur. Apa hal sembahyang bertambah rakaat tu? Saya pasti sebab tambah rakaat ataupun beliau mengada-adakan salat. Maka jawabnya tuan-tuan apa tuan-tuan? Allah sikanlah Allah nak mengazab aku kerana sembahyang. Jawapan Ibn Musayyib itu yang menggetarkan jiwa kita. Apa kata Ibn Musayyib? Allah tidak mengazabmu kerana salat, tetapi Allah mengazabmu kerana menyanggahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu berhati-hati. Kita nak berdepan dengan Allah tu bukan berdepan dengan pemimpin. Jadi tutur kata baik buruk kena tanya. Fas'alu ahli dzikri fa in kuntum la ta'lamun. Sebab yang berdepan dengan Allah, kita tidak ada wakil. Kita tidak ada backup. Kita tidak ada pembantu talian hayat. Perkara-perkara begini kadang-kadang terlepas cakap ataupun kita bercakap dengan emosi, bercakap dengan tanpa sedar. Jadi kadang-kadang ada orang mengatakan kebebasan. Kebebasan untuk berfikir, kebebasan untuk beragama. Walau bagaimanapun, ucapan-ucapan yang disangkakan tidak mempunyai sebarang erti, manfaat, boleh menyebabkan perubahan besar dalam kehidupan kita. Ia berlaku setelah pelaku itu mati. Ini berat tuan-tuan.
Kerana sebelum itu dia disenaraikan sebagai orang Islam. Bila sebagai orang Islam, tuan-tuan, apa yang bagusnya? Layak menerima pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Layak mendapat syafaat daripada Allah Subhanahu wa taala kerana keislamannya. Sebaliknya, bila tutur kata, perbuatan, ikrar yang menyanggahi dan akhirnya boleh menjatuhkan syahadahnya, akhirnya dia disenaraikan sebagai orang kafir. Bila orang kafir, tuan-tuan, maka terlucutlah kelayakannya untuk merasai rahmat Allah. Walau banyak macam mana pun amal kebaikan. Tuan-tuan, kadang-kadang kalau tuan-tuan baca surah Buruj, surah Buruj, ada satu ayat di belakang berkenaan dengan Allah menceritakan tentang ancaman neraka jahanam kepada orang-orang yang membakar manusia-manusia beriman. Maka sebelum ancaman tersebut, ada saranan daripada Allah untuk bertaubat. Dan kata Ibn Katsir, sebahagian orang-orang yang non-Muslim akan mengatakan betapa kejamnya orang Islam atau buat ajaran ini. Tapi kalau kita lihat, apa kata Hasan al-Basri? Betapa rahmahnya Allah Subhanahu wa taala. Setiap perbuatan dosa, disuruh bertaubat. Tonton, ingat siapa yang membunuh Sayyidina Hamzah. Akhirnya beliau masuk Islam, tuan-tuan. Walaupun Nabi SAW tidak ingin melihat mukanya, tetapi beliau Islam dan Nabi tidak membalasnya. Abu Sufyan bapa peperangan bertemu dengan Nabi. Tapi bila Fathul Mekah, tidak ada seorang, bahkan Rasulullah declare ataupun iktiraf Abu Sufyan. Siapa yang pergi ke rumah Abu Sufyan, maka selamatlah, amanlah. Dari Islam, tuan-tuan, sangat rahmah. Dan perkara ini akan jatuh kalau kita tergelincir iman. Hilang. Gelincir syahadah. Berat, tuan-tuan. Selain itu, kesan yang lain ialah berlaku perubahan besar terhadap kedudukan dalam masyarakat Islam di dunia. Pertama, kita lihat haknya gugur. Pertama, hak untuk hidup gugur kerana dia wajib dibunuh. Lepas itu kita ceritalah detailnya. Bukan terus dibunuh, tuan-tuan. Hak untuk memiliki. Kerana segala haknya gugur. Status pribadinya, perkahwinannya, dan sebagainya akan gugur. Dan kita akan lihat dengan lebih detail. Jadi, setelah kita melihat perkara-perkara begini, maka setiap yang bernama Islam, lelaki maupun perempuan, pastikan lisan ini dijaga. Pastikan tangan-tangannya menaip, itu dijaga. Kalau nak buat konten sekalipun dalam TikTok, dalam Facebook, dalam Instagram, jangan jadikan agama itu sebagai konten yang boleh menyebabkan kita jatuh iman. Sekarang tuan-tuan, kerana konten orang sanggup buat apa saja. Yang penting dapat view. Ingat, matlamat tidak menghalalkan cara. Itu salah satu kaedah dalam fiqh. Matlamat betul lah. Tetapi kaedah itu kena jaga. Walau dalam keadaan emosi kita bagaimana sekalipun, maka kena jaga. Hati-hati, tuan-tuan. Apa kata Nabi? Sebarang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir berkata yang baik-baik atau diam. Okey. Sekarang kita lihat kepada hukum murtad. Okey, ini lebih detail lah hukum murtad ini supaya kita beri perhatian. Okey. Hukum kesalahan murtad untuk lelaki dan perempuan sama. Dia tidak ada beza, tuan-tuan. Okay. Apabila seorang lelaki yang baligh dan berakal, perempuan atau lelaki yang baligh dan berakal melakukan sesuatu yang boleh menyebabkan runtuhnya akidahnya, mereka akan tertakluk kepada 3 perkara berikut. Pertama, ingat, tuan-tuan, pertama, pesalah ini wajib bertaubat. Diminta untuk bertaubat. Biasanya yang melakukan ini adalah pihak berkuasa. Pernah berlaku di Jaiz lah. Dipanggil. Ditegakkan hujah, maksudnya diterangkan
kesalahan-kesalahan yang lakukan. Jadi pesalah ini bukan terus dibunuh, bukan terus dihukum, nasihat, dimaklumkan why and do this and this and this, dan diberitahu kesalahannya dibuat ini apa kesannya. Okey. Itu yang pertama. Yang kedua, pesalah diberi amaran tentang akibat buruk jika menolak untuk bertaubat. Masih lagi nak kekal murtad. Tidak mahu menerima offer untuk kembali kepada Islam. Dia hendaklah dimaklumkan bahawa beliau akan dibunuh jika istiqamah atau kekal dalam kemurtadannya. Walaupun tindakan ini kerana keingkaran, keyakinan atau sekadar untuk pelentik, bergurau. Okay. Dan yang ketiga, bila setelah diberi nasihat, reject, diberi amaran, reject. Yang ketiga, pesalah wajib dibunuh jika masih mempertahankan kemurtadannya dan tidak mahu bertaubat. Saya ulang sekali lagi, ini hanya dilakukan oleh pemerintah. Cuma di Malaysia kita tidak melaksanakan hukum hudud lah. Sebab kes ini termasuk dalam kes hudud. Namun kita ada kes-kes syariah yang lain. Sebab hukum ini berpandukan kepada hadis Nabi SAW, man baddalana dinahu faqtuluhu. Hadis riwayat Bukhari. Sesiapa menukar agamanya, hendaklah kamu bunuh dia. Daripada Allah radhiyallahu an, bahwa Nabi SAW bersabda, la yahillu damun ri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda salas an-nafsi bin nafsi wasayyibu zani wal mariqu min dini tariku jamaah. Tidak dihalalkan darah seorang muslim yang mengakui tiada Tuhan melainkan Allah dan aku ini adalah utusan Allah, melainkan kerana salah satu daripada tiga sebab tadi. Saya dah ulang tadi. Membunuh, berzina dan murtad. Dan berlaku satu kisah yang diriwayatkan oleh Daruqutni. Seorang yang bernama Ruman telah murtad. Maka Rasulullah minta orang ini diajar, dinasihat balik tentang Islam. Sekiranya beliau bertaubat, maka dimaafkan. Namun sekiranya tidak bertaubat, dia akan dibunuh. Okey, kita pergi pada poin terakhir, tuan-tuan. Syarat pelaksanaan hukum. Okey. Seperti yang kita sebut tadi, tuan-tuan, hukuman murtad adalah hukuman mati serta merta. Ketenangannya banyak dalam mazhab lah. Kalau dalam mazhab Abu Hanifah, ia mesti dibunuh dengan pedang. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i, apa-apa yang boleh menyebabkan terbunuh, maka ia dibenarkan. Syaratnya ada 3. Pertama, baligh dan berakal. Jadi kanak-kanak yang belum baligh atau orang gila tidak termasuk dalam kes ini. Tetapi kalau kanak-kanak melakukan perbuatan-perbuatan yang menunjukkan murtad, maka the guardian, penjaga tadi kena dinasihatkan. Kadang biak bawah umur 5 tahun, 8 tahun, 6 tahun. Yang kedua, diminta supaya bertaubat. Pesalah murtad tidak boleh dibunuh, melainkan setelah diminta bertaubat terlebih dahulu. Suruh bertaubat dulu, tuan-tuan. Walau bagaimanapun, pesalah akan dibunuh sekiranya enggan, refuse untuk bertaubat. Dia tidak akan diberi tempoh setelah enggan bertaubat. Bila dah suruh taubat, enggan, saya ada period lagi, saya ada tempoh lagi. Dalam satu hadis yang, sebuah hadis berkenaan pelantikan Abu Musa al-Asy'ari sebagai gubernur di Yaman, menceritakan seperti berikut. Saya terus baca terjemahannya. Kemudian Mu'az bin Jabal radhiyallahu an dihantar ke Yaman. Apabila tiba, Abu Musa memberikan kepadanya bantal sofa dan berkata, turunlah. Pada ketika itu terdapat seorang lelaki yang terikat. Mu'az bertanya, apakah yang berlaku? Abu Musa berkata, seorang Yahudi yang telah memeluk Islam, tetapi kemudian kembali kepada agama Yahudi.
Abu Musa berkata, duduklah. Muaz berkata, saya tidak akan duduk kecuali setelah dia dibunuh. Inilah hukuman Allah dan Rasulnya. Beliau ulang sebanyak 3 kali. Lalu Abu Musa, yang merupakan pemerintah gubernur di Yaman, memerintahkan lantas orang Yahudi tersebut dibunuh. Jadi kemurtadan disahkan melalui declaration oleh pesalah. Bukan melalui orang lain. Mesti nyemput tuan-tuan. Saksi yang sahih dan memenuhi syarat yang ditetapkan. Kita pergi kepada bagaimana kita nak apply hadis ataupun apa yang disyarah oleh para ulama tadi dalam kehidupan kita. InsyaAllah ada 6 perkara tuan-tuan. Pertama, agama yang diiktiraf adalah agama yang didokong oleh jamaah muslimin, iaitu golongan majoriti dari kalangan mereka yang kita ada sekarang, Ahlussunnah wal Jamaah. Sama ada aliran salaf, khalaf, aliran mutakallimin, aliran teman tadi athari. Yang kedua, mendorong agar beriltizam dengan jamaah muslimin dan jangan menyimpang daripadanya. Hendaklah menjauhkan diri dari ketiga-tiga kejahatan jenayah yang clear tadi tuan-tuan. Dan berwaspada agar tidak terjerumus ke dalamnya. Okey, isyak dah masuk. Kita beri laluan kepada azan isyak. Lepas kita sambung lagi insyaAllah. Yes. Okey, tuan-tuan semua sekali kita. Yang ketiga tuan-tuan, kita kena sentiasa mendidik, mengingatkan masyarakat kita agar takut kepada Allah dan sentiasa mendekatkan diri kepada Allah, sama ada di kala berseorangan ataupun di hadapan orang ramai. Maksudnya kena remind, kena saling tahu daripada kira ini serta mahu ini. Satu perkara yang saya suka untuk kita ingat bersama. Dia sebut tentang akidah ataupun tauhid. Boleh cek tuan-tuan. Boleh cek tuan-tuan berapa banyak info, maklumat tentang Allah, Rasul, kitab dalam diri kita. Saya ambil analogi mudah. Kenapa kita terlalu takut dengan hantu? Sebab kita banyak maklumat tentang hantu nak. Hantu tu boleh terbang, hantu tu warna hijau, hantu tu tuan tadi palak boleh cabut daripada badan. Bila terlalu banyak maklumat, kita kan takutlah. Ataupun dalam konteks di luar nak. Bila kita melihat JPJ je, dah lepas takut. Takut kena saman. Mahal sama JPJ tu orang. Nah, polisi okey lagi, boleh tawar sikit. JPJ jangan buat hal. Informasi itu sampai. Tapi kalau dalam bab akidah, sejauh mana kita melihat, contohnya bila Allah sebut la in syakartum la azidannakum. Syukur Allah tambah nikmat, tapi hujung apa tuan-tuan? Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Siapa yang ingkar, siapa yang kufur, azab Allah amat keras. Azab Allah, bagaimana azab Allah? Bagaimana keadaan mahsyar? Bagaimana malaikat-malaikat yang menjaga neraka? Bagaimana orang di dalam kubur? Bagaimana persoalan-persoalan di depan Allah Subhanahu wa taala? Persoalan sebegini. Kalau tuan-tuan baca surah Al-Bayyinah, tuan lihat. Tuan-tuan baca surah Al-Zalzalah, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah.
Sekecil mana pun kebaikan Allah akan kira. Kecil mana pun dosa Allah akan kira. Jadi, sama dengan cerita murtad tadi tuan-tuan. Kalau kita tahu perkara ini berat, tak akan berani buat tuan-tuan. Tapi disebabkan kita kurang maklumat. Kurang ambil tahu. Kita, dalam kepala otak kita, Allah itu maha pengampun. Tapi kalau tuan-tuan fikir balik, kita persendahkan hukum Allah. Dan senang-senang kita minta maaf. Allah sebut, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Syukur, Allah tambah nikmat. Kufur, azab keras. Dan Nabi sebut, kullu ibnu Adam khata'un. Semua anak Adam ini berdosa. Wa khair khata'in at-tawwabun. Fastabiqul khairat. Berlumba-lumba untuk berbuat kebaikan. Jadi masyarakat kena dididik tuan-tuan. Kalau anak kita selalu kita ulang, beliau akan lekat. Begitu juga perkara akidah. Perkara berkaitan dengan agama kena ulang. Sifat memang mengulang. Tuan-tuan lihat dalam Quran. Mana ayat mengulang. Hatta Rasulullah di antara kalau Nabi menganggap satu perkara tersebut penting, beliau akan mengulangnya 3 kali. Jadi, begitu dengan Quran. Ayat tentang neraka, banyak dalam Quran diulang-ulang. Lebih 6,000 ayat. Kebanyakan ayat-ayat Makkiyah mesti ada berkenaan dengan neraka. Jadi, nak memaklumkan kita tuan-tuan, ya Allah berat. Kalau tuan-tuan rajin baca hadis Bukhari kah? Hadis Muslim kah? Tuan-tuan tengah bab-bab yang berkenaan dengan akhirat. Bab-bab berkenaan dengan akidah dan sebagainya. Ambil berat tuan-tuan. Kita ada bini, kita ada anak-anak. Kita perlukan mereka perlukan kita. Apa maksudnya tuan-tuan? Kita perlukan doa mereka. Mereka perlukan didikan kita. Saling perlu memerlukan. Dan kita kena ingat, dalam Islam, hukum yang sering dipakai adalah menahan. Maksudnya mencegah dan pemeliharaan. Bukan terus menghukum. Tuan-tuan lihat nak, murtad bukan tu pancung. Nasihat dulu. Remind balik. Suruh bertaubat. Macam anak kita salat. Bukan terus wajib sembahyang. 7 tahun suruh sembahyang. 10 tahun walaupun belum wajib sembahyang. Tapi kalau si sembahyang, kalau tidak salat dipukul. Itu berbentuk peringkat. Sama juga Allah menjadikan alam dengan beberapa waktu. Sama juga Allah jadikan manusia dalam perut. Berperingkat. Ini proses teman-teman. Dari Islam itu. Bukan tu hukum. Orang datang ke masjid, tang pelik, ajak tu hukum. No. Tengah dulu, orang tu baru nak belajar. Bawa teman-teman. Seterusnya, qisas tidak dilaksanakan kecuali dengan pedang. Ini yang saya sebut tadilah menurut mazhab ulama Hanafi. Adapun ulama Syafi'i, pembunuh itu dibunuh dengan menggunakan alat yang serupa dengan apa saja yang boleh membunuh. Terakhir, berdasarkan hadis 14 yang kita baca tadi, Islam mengarahkan umat Islam agar memelihara kehormatan diri. Pertama, jangan membunuh. Bukan kerja kita, tuan-tuan. Marahlah sebagaimana sekalipun. Berzina, jaga kehormatan diri. Memelihara diri dengan tidak membunuh dan memelihara agama dengan tidak terkeluar daripada agama Islam. Tuan-tuan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita jadikan ilmu agama ini bukan hanya sebagai benda untuk melepas diri ataupun jadi gula-gula. Jangan. Ilmu agama belajar untuk manfaat iman kita. Ia ada satu yang bersifat input yang sangat penting. Agar kita, bila kita belajar, kita faham, bukan untuk kita berdengar, kita kumpulan ni, kumpulan si. Kita berdengar untuk mengatakan orang tu betul atau salah, no. Tetapi untuk kita faham which one yang boleh, which one yang si boleh. Bukan untuk orang lain, macam saya pada tadi. Kita bukan berdepan dengan pemerintah ketika berada di alam barzah. Kita bukan berdepan dengan jabatan mufti bila berada di mahsyar.
Kita berdepan dengan siapa? Allah Azza wa Jal. Yang empunya alam. Supaya tuan-tuan lihat. Dalam awal surah Buruj ya. Apa mulanya? Wassama'i dzatil buruj. Demi langit. Demi langit yang ada padanya bintang. Lepas Allah sebut tentang kehancuran bumi. Kenapa Allah mulakan dengan sesuatu yang besar. Dan menyebut kehancuran. Sebab yang besar tu pun akan hancur. Dedek kita yang kecil. Serap apa kita tu. Tapi jangan ingkar lah. Jadi, memandaikan umat dengan ilmu. Agama tuan-tuan, jangan hanya ikut. Kena belajar. Kena belajar. Kena belajar tuan-tuan. Siapa? Kalau kita sip belajar, senang kena bulak. Senang kena tipu. Saya ambil contoh lah bab ekonomi. Oh, tuan-tuan labur RM10. InsyaAllah sejuta tuan-tuan. Wah, kita pun labur RM10, RM1,000. Tunggu duduk rumah berfikir, oh dapat sejuta aku nak beli kereta, nak beli rumah, nak kahwin 3, 4. Tapi cek-cek, selagi orang tadi lari, kena bulak. Okay? Jadi, apa betul begitu juga dengan agama. Dengan cara itu kita dapat membina sebuah kehidupan yang bukan hanya tenang di dunia, tapi tenang di akhirat. Sebab tuan-tuan, ada satu hadis. Bila Allah Subhanahu wa taala memanggil penduduk-penduduk syurga. Apa kata Allah? Maukah kamu aku beri satu yang lebih lagi berharga? Apa jawab penduduk syurga? Ya Allah, apa lagi yang lebih nikmat berbanding dengan kehidupan di syurga? Ada, kata Allah. Kata Allah, mulai hari ini aku akan redha kepada kamu. Redha Allah tuan-tuan yang paling tinggi martabatnya. Sama jadi dunia, lebih-lebih lagi di akhirat. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tuan-tuan, kurang terlebih saya minta maaf, ada manfaat, tuan-tuan boleh sebarkan. Agama ini penting tuan-tuan. Agama ini sangat penting. Ia lebih daripada sekadar makan dan minum. Kalau makan dan minum hanya untuk hidup di dunia, agama ini untuk kita bahagia di akhirat. Makanan cukup sampai kita hidup. Bila dah mati, makanan sih perlu. Tetapi yang menghidup kita di alam barzah, amalan, kefahaman tentang agama. Tuan-tuan ada kuliah-kuliah yang bagus, maka pelajarilah agar hidup kita lebih tenang. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan ada manfaat. Terkurang terlebih, saya minta maaf. Dan kita tangguh dengan membaca tasbih kafarah dan suratul asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Subhanallah. Terima kasih atas perhatian. Maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.